Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang dihormati panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa serta para penonton yang budiman. Saya peserta yang mendapat undian ke-26 akan mendengarkan sebuah kisah yang penuh dengan tauladan bertajuk Hormatilah Makhluk Lain. Sebelum bercerita, izinkan saya melafazkan serangkap pantun. Anak Pak Malau cantik jelita, beradab sopan kepada semua. Izinkan saya mula bercerita agar manfaat diperolehi bersama-sama. Begini kisahnya. Di dalam sebuah kampung tinggal seorang petani bernama Pak Mail bersama-sama keluarganya. Pak Mail mempunyai seorang anak lelaki bernama Aman. Pak Mail sekeluarga mempunyai akhlak yang baik. Mereka sangat disenangi oleh penduduk kampung kerana baik hati dan bersikap jujur. Pak Mail sekeluarga hidup dalam kemiskinan. Pak Mail mengusahakan sebidang tanah sawah miliknya bersama-sama dengan anak lelakinya itu. Usia Pak Mail semakin lanjut. Dia sudah tidak berupaya untuk mengusahakan sawahnya seperti dahulu lagi. Pada suatu hari, Pak Mail memberitahu Aman bahawa dia bercadang untuk membeli seekor kerbau. Kerbau itu akan digunakan untuk membantu mereka di sawah. Pak Mail mengeluarkan wang simpanannya berjumlah RM250. Wang itu adalah hasil titik pula Pak Mail mengusahakan sawahnya selama ini. Pak Mail menyerahkan wang tersebut kepada Aman lalu memintanya ke hujung kampung untuk membeli seekor kerbau yang akan diternak oleh peternak di sana. Aman segera ke hujung kampung. Perjalanan ke sana agak jauh. Aman perlu sampai ke sana sebelum petang. Tiba di pertengahan jalan, Aman berasa agak kepenatan. Dia pun berhenti seketika di tepi sebatang sungai. Tiba-tiba, Aman ternampak sekumpulan remaja lelaki. Mereka bersorak keriangan. Aman segera mendekati remaja-remaja itu. Mereka sedang mengetuk sesuatu dengan sebatang kayu yang diikat dengan batu. Apakah yang mereka ketuk itu? Cuba kawan-kawan teka. Nak tahu jawapannya? Biar saya teruskan cerita. Alangkah terkejutnya Aman apabila dia mendapati remaja-remaja itu sedang mengetuk beberapa ekor kura-kura. Sungguh kejam perbuatan mereka kan kawan-kawan? Tidak berperi kemanusiaan langsung. Kasihan kura-kura. Dengan penuh berani, Aman segera menegur perbuatan jahat mereka itu. Namun teguran Aman tidak diendahkan. Malah mereka menghalau dan menyuruh Aman segera meninggalkan tempat tersebut. Salah seorang daripada remaja tersebut memberitahu bahawa mereka akan memasak kura-kura tersebut selepas puas bermain nanti. Aman tetap meminta mereka agar membebaskan kesemua kura-kura itu. Salah seorang daripada remaja tersebut memberikan cadangan. Dia mencadangkan supaya Aman membayar RM50 untuk setiap ekor kura-kura jika mahu kura-kura itu dilepaskan. Memandangkan ada 5 ekor kura-kura, maka Aman perlu membayar sebanyak RM250. Aman terdiam seketika. Dia terfikir tentang wang yang diberikan oleh ayahnya untuk membeli seekor kerbau di hujung kampung. Aman berbelah bahagi sama ada ingin membebaskan kura-kura atau menunaikan hajat ayahnya untuk memiliki seekor kerbau. Lama Aman berfikir, jika kawan-kawan berada dalam kedudukan Aman, apakah tindakan kawan-kawan? Keliru juga kan? Ibarat pepatah Melayu yang berbunyi, ditelan mati emak, di luar mati bapa. Aman segera membuat keputusan. Dia berazam untuk membebaskan kesemua kura-kura tersebut. Aman segera menyerahkan wang kepada ketua kumpulan remaja. Setelah mendapatkan wang, remaja-remaja itu menyerahkan kelima-lima ekor kura-kura.
lalu menyediakan tempat tersebut. Dengan pantas, Aman segera membuka ikatan pada badan kura-kura dan membawa kura-kura ke tebing sungai, lalu melepaskan mereka. Aman berasa gembira melihat kura-kura berenang dengan bebas ke tengah sungai. Walaupun begitu, Aman tak khawatir jika dia akan dimarahi oleh ayahnya kerana menghabiskan wang untuk membebaskan kura-kura. Setibanya di rumah, Aman segera meminta maaf kepada ayahnya lalu menceritakan perihal yang berlaku. Pak Mail tersenyum melihat riak wajah anaknya. Dia berasa bangga kerana Aman membelanjakan wangnya untuk tujuan kebaikan. Pak Mail berpesan kepada Aman agar sentiasa bersikap baik dan menghormati makhluk lain walaupun hidup dalam kemiskinan, tetapi akhlak yang baik dilupa jangan. Begitulah kawan-kawan, kisah yang penuh dengan tauladan bertajuk Hormatilah Makhluk Lain. Pengajaran yang boleh diambil daripada cerita ini. Pertama, kita hendaklah mempunyai perasaan belas kasihan terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini kerana semua makhluk mempunyai perasaan seperti kita. Kedua, jangan sesekali melupakan jasa dan budi baik ibu dan ayah membesarkan kita dalam kepayahan. Bantulah mereka pada setiap masa tanpa mengharapkan balasan. Sekian dahulu cerita saya buat kali ini. Hingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.